Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kelas pendidikan Islam aliran kemahiran tingkatan 4. Jom belajar bersama saya. PDPR kita pada hari ini ialah pada pelajaran yang ke-6 bahagian akhlak unit 1, tajuknya ialah konsep berakhlak jujur. Anak-anak boleh bersedia dengan buku teks masing-masing di muka surat 94 hingga 98. Cakupan pelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk konsep berakhlak jujur ialah yang pertama, pengertian berakhlak jujur. Yang kedua, dalil berakhlak jujur. Seterusnya, yang ketiga ialah contoh berakhlak jujur. Dan yang keempat ialah kelebihan berakhlak jujur. Serta yang kelima ialah keburukan tidak berakhlak jujur. Mari bersama-sama saya mengembara di dalam dunia ilmu. Bagi memulakan kembara ilmu kita pada hari ini, mari sama-sama kita teliti apakah pengertian berakhlak jujur. Baik, jujur ialah keselarasan antara hati, ucapan dan perbuatan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca dan kita fahami pula apakah dalil berakhlak jujur. Dalil yang pertama ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Maksudnya ialah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Dalil yang kedua ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ani bin Mas'udin anin nabiyyi qala, Inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu selalu bersikap jujur kerana kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Dan apabila seseorang berlaku jujur dan tetap dalam kejujuran, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kamu daripada sikap dusta, kerana sikap dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa seseorang ke neraka. Dan jika seseorang sentiasa berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta ataupun sebagai pembohong. Muttafaqun alaih. Seterusnya, mari kita baca, kita hayati dan kita teliti apakah contoh berakhlak jujur. Baik,
Contoh yang pertama ialah amanah dalam menunaikan tanggungjawab yang diberikan ke atasnya. Yang kedua ialah sentiasa berterus terang dan sentiasa bercakap benar, walaupun perkara tersebut amat pahit, amat menyakitkan kita. Contoh yang ketiga ialah menepati janji dengan orang lain sekiranya kita berjanji. Seterusnya, contoh yang keempat ialah melakukan sesuatu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan contoh yang kelima ialah berani mengaku kesilapan yang pernah kita lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya ke arah yang lebih bagus. Itulah antara contoh berakhlak jujur. Jom kita lihat pula apakah kelebihan berakhlak jujur. Kelebihan yang pertama ialah hatinya sentiasa tenang dan tenteram. Kelebihan yang kedua ialah Allah menyediakan syurga bagi orang yang jujur. Kelebihan yang ketiga, mendapat pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang keempat, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan yang jujur daripada seseorang. Dan kelebihan yang kelima ialah mendapat kepercayaan dan disukai oleh masyarakat. Manakala keburukan tidak jujur pula ialah yang pertama, tidak dipercayai oleh orang lain. Yang kedua, sukar mendapat pekerjaan kerana orang mengetahui kita tidak jujur. Yang ketiga, menyebabkan berlakunya penyelewengan dan pecah amanah. Yang keempat, rezeki yang diterima tidak berkat. Dan yang kelima, sukar mendapat kawan yang baik. Bersama-sama ini saya sediakan beberapa latihan sebagai pengukuhan buat anak-anak semua ya. Mohon anak-anak buat di dalam buku latihan masing-masing. Sekadar ini dahulu perkongsian saya pada kali ini di dalam Kembara Cinta Ilmu. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak memahaminya dengan baik dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan segala mutiara-mutiara ilmu yang telah kita dapati tadi sepanjang kembara kita untuk diterjemahkan di dalam kehidupan seharian kita. Moga-moga perkongsian saya ini memberi manfaat buat semua. Dan kepada anak-anak, jangan lupa jawab soalan kuisis yang linknya saya telah sediakan di ruangan description di bawah. Sekiranya ada apa-apa persoalan, anak-anak boleh tulis di ruangan komen.